Salam sejahtera. Rafizi tampil dedah. Anwar simpan laporan RCI TH demi jaga hati UMNO. Wow. Pendedahan Rafizi Ramli ini memang sangat menarik perhatian ramai. Adakah ini adalah senjata terakhir yang sedang disimpan oleh Anwar Ibrahim? Yang mana kalau Anwar Ibrahim keluarkan isu ini akan menyebabkan BN UMNO rebah serebah-rebahnya. Inilah permainan politik yang aku rasa sangat licik. Kalau betul Anwar Ibrahim menyimpan laporan RCI tabung haji yang dikaitkan dengan UMNO, aku rasa inilah sesuatu strategi yang mungkin bijak, mungkin kejam, tapi mungkin menyelamatkan Pakatan Harapan itu sendiri. Adakah ini adalah satu perkara yang paling ditakuti oleh Zahid Hamidi? Paling ditakuti oleh Barisan Nasional UMNO. Kalau diketahui oleh umat Islam, Melayu Islam, akan menyebabkan mereka hilang kepercayaan sepenuhnya terhadap UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi Ramli mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim Rafizi mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim melengahkan pendedahan laporan RCI mengenai lembaga tabung haji demi menjaga hati UMNO. Dia mendakwa penemuan laporan itu bakal membongkar kegagalan parti berkenan mengurus dana simpanan jemaah haji itu. Menurut pemimpin bersama itu, laporan berkenan sepatutnya didedahkan pada tahun 2023 selepas ia disiapkan kerana mengandungi dapatan berkepentingan awam yang wajib diketahui umum. Rafizi yang ketika itu anggota Kabinet Anwar mendakwa usaha mengumumkan laporan berkenan ditangguhkan kerana Perdana Menteri mahu menjaga hubungan baik dengan UMNO. Pada ketika itu, Anwar sangat berhati-hati untuk menjaga hati UMNO. Maka keputusan dibuat untuk menanam laporan itu, kata Rafizi dalam satu pendedahan. Susulan jalan buntu politik selepas pilihan raya umum 2022, Anwar menjadi Perdana Menteri melalui kerjasama dengan musuh tradisi Pakatan Harapan yaitu UMNO. Kerjasama yang goyah itu mula teruji selepas BN memutuskan untuk bertanding menentang Pakatan Harapan dalam pilihan raya Negeri Sembilan dan Johor. Awal hari ini, Anwar memberi bayangan bahawa laporan RCI itu akan didedahkan sama ada hari ini atau Rabu depan selepas mesyuarat kabinet. Sekian dulu, jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup Anda. Mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan Anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Hati-hatilah Zahid Hamidi. Mungkin tak lama lagi, PAS akan menggantikan Zahid Hamidi sebagai presiden. Itu kata-kata seorang
pengulas politik, penganalisis politik yang aku sanjungi. Dia kata Zahid kena hati-hati. Dia boleh merasakan di Negeri Sembilan, dia dapat rasakan bahawa timbalan Zahid Hamidi mungkin merasa marah apabila ditukarkan portfolio dari Menteri Pertahanan ke Menteri Luar. Yang paling penting, kata beliau, selain niat Sanusi itu ialah ucapan Tuan Ibrahim Tuan Man yang mencadangkan Presiden UMNO ditukarkan adalah lebih baik untuk UMNO. Bayangkan, seorang luar mencadangkan Presiden UMNO ditukarkan. Itu belum menang, belum ada kerjasama. Kalau sudah menang, bayangkan apa jadi dengan Zahid Hamidi. Ingat Zahid Hamidi, perpecahan di dalam bersatu itu. Jika bukan sokongan PAS, adakah Hamzah berani melawan presiden partinya sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin? Tidak mustahil timbalan Anda akan terpengaruh dengan hasutan pimpinan PAS satu hari nanti. Sekarang ini, adakah jika bukan kerana PAS, keberangkalian Puncat Timbi berani serang kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan? Tidak mustahil nanti PAS akan adakan pertemuan sulit dengan timbalan dan tim B untuk khianati Zahid Hamidi seperti mana berlaku terhadap Muhyiddin. PAS tahu mereka sangat lemah di Johor, sebab itu mereka bertindak seolah-olah menghulurkan tangan persahabatan. Jika Zahid bijak, dia mesti fikirkan bersama MKT UMNO, adakah PAS akan lakukan perkara sama di Pahang. Nak tahu mereka ikhlas atau tidak, PAS akan menyerahkan banyak kerusi Dewan Undangan Negeri dimenangi mereka di Pahang. Ini kerana PAS mempunyai potensi tinggi membentuk kerajaan di Pahang. Lihat sahaja apa yang berlaku di Johor. Kabarnya PAS menolak untuk menggunakan logo UMNO di Johor. Disebabkan itulah BN akhirnya umum 56 calon mereka di Johor. Jika benar Zahid kena faham strategi PAS untuk berbuat baik dengan UMNO bukan ikhlas, tetapi mencari jalan pintas untuk menjadi kerajaan. Apa kata Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Afnan Hamimi, kalau nak ubah UMNO, jangan bagi menang banyak kerusi. Kenyataan ini jelas, niat PAS sebenarnya, Tuan Ibrahim kata UMNO makin lemah bila bersama PH. Faktanya, bersama PH, UMNO dapat rampas kerusi PAS di Dun Nenggiri dengan kemenangan besar. Begitu juga UMNO menang besar di Dun Mahkota di Johor. Kenapa saya berpesan kepada UMNO beberapa kali dalam penulisan saya? Seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempertahankan UMNO dari diharamkan dan beri peluang UMNO dekati pengundi Melayu, saya juga mahukan UMNO bangkit dan bukan menumpang yang akhirnya membawa rebah. Yang barangkali UMNO boleh jadi kerajaan, tetapi seperti kata Afnan, kalau nak ubah UMNO jangan beri banyak mereka kerusi. Ingat, antara PAS dan UMNO, PAS kini kuasai 65% pengundi Melayu, berbanding UMNO hanya sekitar 35% sahaja. Mana mungkin yang ada pegangan saham jauh lebih tinggi dalam syarikat mahu tunduk arahan dari pemegang saham yang jauh lebih kecil dari mereka. UMNO jika mahu pulih kena lawan PAS, bukan bekerjasama dengan PAS. Jika tidak, 5 tahun mendatang PAS akan menguasai UMNO. Bezanya, pengikut PAS taksub dan mencari jalan pintas ke surga untuk terus bersama PAS. Tapi ahli UMNO akan tinggalkan parti ini bila-bila masa sahaja kerana parti ini tidak mampu rasuahkan surga buat ahlinya. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee.
Guys, ini ialah headphone One Audio A70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.